Panas. Dahagalah. Di zaman pertengahan, inilah dia jalan laluan pedagang-pedagang rempah. Terpaksa menempuh gurun sahara dan bandar kecil seperti ini. Saya dahaga. Mungkin ada air kat sana. Pernahkah anda terfikir orang dahulu ini terpaksa berjalan jauh ke pelosok negeri ini, menempuh berbagai cabaran semata-mata nak mencari benda yang menguntungkan? Cabaran bukan sebarang cabaran, terpaksa berhadapan dengan cuaca terik mencecah 50 darjah Celsius, betul-betul panas. Saya sendiri pun tak tahan. Tak cukup di lembah padang pasir, terpaksa pula meredah bukit bukau, gunung dan ganang sebelum tiba di kawasan yang nak dituju. Halangan untuk sampai ke kemuncak keindahan ini dahulunya sesuatu yang diimpikan. Seperti berada di sebuah negeri atas kayangan. Sehingga ia dijadikan sebahagian daripada kisah rakyat dahulu kala. Antaranya kisah pelayaran Sinbad yang dikatakan pernah sampai hingga ke daerah ini. Masyarakat Arab antara yang mendahului penerokaan laluan laut untuk berdagang. Reka bentuk kapal ini mewakili zaman pertengahan dan bayangkan peralatan yang tercipta waktu itu berjaya mengasaskan laluan perdagangan merentas benua dari Timur Tengah ke benua India, memasuki Asia Tenggara dan berakhir di China. Tercetuslah nama laluan rempah atau spice route dalam sejarah tamadun manusia merentas lebih 15,000 kilometer. Perkembangan ini membawa manusia dari benua jauh mendatangi satu bandar ke satu bandar hingga akhirnya hubungan dagangan berkembang ke segenap inci dunia. Dulu, tempat ini pernah menjadi pusat pertemuan pedagang rempah antara timur dan barat. Jadi, dalam program ini, kami akan membongkar segala rahsia rempah yang mana anda tahu tak tahu untuk tatapan anda. Antara catatan terawal dalam sejarah laluan rempah ialah rombongan Ratu Balkis melakukan perjalanan dari Maghrib, selatan semenanjung Arab, membawa bersama hantaran berupa rempah ratus dan kemian ke Palestin menemui Nabi Sulaiman. Ia digunakan secara meluas dalam tamadun Mesir Purba, Parsi, Assyria dan Greek. Dalam era Mesir Purba, kemian digunakan bersama rempah rantus yang lain untuk mengawet mayat bagi memastikan kehidupan di alam selepas kematian kekal abadi kononnya lah. Laluan perdagangan rempah semakin berkembang setelah Iskandar Zulkarnain mengasaskan pelabuhan Iskandariah di tapak ini. Kota ini berada di lokasi yang strategik untuk membekalkan rempah ke Eropah. Batu berjarah ni. Batu ni antara Saki-Baki, rumah api Skandaria. Waktu itu pedagang Arab menguasai pengangkutan rempah dari benua timur dan dibawa memasuki Laut Merah ke Baruniki dan dibawa oleh karavan merentasi padang pasir ke Iskandaria sebelum diagihkan ke pesiran Laut Mediterranean. Dalam zaman pertengahan, rempah menjadi barangan komuniti paling berharga sebanding emas dan perak. Di Eropah waktu itu 1 paun saffron ni dalam bahasa Melayu koma-koma menyamai harga seekor kuda. Kelancaran pedagang rempah turut membantu perubahan gaya masakan masyarakat Timur Tengah sehingga mempengaruhi tabiat makanan di benua Eropah. Persoalannya, benarkah pizza di Itali dipengaruhi oleh gaya sajian Turki dan Turki menerima pengaruh itu dari negara jiran iaitu Syria? Yang pasti anda akan dibawa melihat sendiri resipi dan cara penyediaan masakan kegemaran Timur Tengah ni diadun bersama masakan asasi berasaskan roti untuk tatapan anda semua. Dalam program ini anda dibawa melihat pelbagai sajian tradisi dari dapur masyarakat Arab di kawasan pedalaman. Bismillahirrahmanirrahim. Kacau semua. Sajian ini berasal dari daerah penghujung tanah Arab.
memperlihatkan keunikan masyarakatnya menyediakan makanan untuk seisi keluarga. Sedap. Pendedahan saja ini dalam program Spice Route bertujuan memperkayakan lagi pengetahuan kita dengan resipi-resipi baru yang belum pernah kita cuba. Oh, tak banyak. Jadi, betul juga kalau kita nak bubuh barang ni, kita jangan bubuh penuh-penuh, kita bubuh separuh saja. Bila kita bubuh penuh-penuh, semasa kita panggang dalam ketuhar, dia akan melimpah, dia akan muntah. Jadi biar kita bubuh separuh saja. Excellent. Sedapnya. Jadi macam cakap tadi lah, kalau anda kat rumah, kalau nak modify resipi ni, boleh juga kita pakai perencah-perencah adabi. Perencah-perencah adabi, nasi goreng adabi ke, serbuk rempah biryani adabi pun boleh juga. Sedapnya. Daging ni, makanan orang Arab ni ataupun orang Maroko ni, dia orang suka makan berkongsi-kongsi. Sebab tu kita tengok di sini daging ni potong besar-besar. Bermakna dia makan ramai, dia cubit-cubit dengan roti yang dibakar tadi. Yang penting saya membantu anda untuk mengubah suai resipi-resipi ini dengan selera kita menggunakan rempah-rempah tempatan. Jadi resipi ni, keistimewaan dia tak payah masak. Sebab apa? Dia menggunakan bahan-bahan yang panas seperti lada hitam, kulit kayu manis, cili flake ataupun cili kering dah dihancurkan. Lepas tu yang hitam tu pula cili yang telah dibakar ataupun digoreng hingga hangus. Rasa dia memang sedap. Pedas, lemak, masam, manis. Jadi saya rasa sesuai untuk orang Malaysia. Ya, ini anda lihat pula bagaimana aiskrim diproses secara tradisional. Adakah anda tahu bahawa aiskrim berasal dari Timur Tengah? Dalam program ini, saya juga membawa anda melihat kesan pengenalan tamadun awal perdagangan rempah. Didet City ini pernah menjadi pusat transit laluan perdagangan rempah ke Eropah. Dahulunya bandar ni pusat perdagangan rempah yang utama. Tapi akibat gempa bumi, bencana alam, ni yang tinggal. Sebagai pengembara, saya terpaksa menerima hakikat terkandas di lembah sunyi ini. Hari ni saya nak buat kebab. Jadi sebelum saya nak buat kebab, saya nak cerita sikit asal usul kebab. Kebab ni zaman-zaman dulu sampai sekarang, pedagang-pedagang Timur Tengah ni, dia naik unta ke Debu naik unta. Jadi dia bawa bersama kambing ataupun keju dan susu. Saya membawa anda ke kota tidak berpenghuni ini ada tujuannya mencari rempah dari sumber habitatnya. Walaupun tamadunnya telah pupus, tetapi di tanah gersang ini pokok jintan manis masih tumbuh liar hingga ke hari ini. Kawasan Sengit ini dikenali sebagai Ras Syamrah ataupun Bukit Jintan Manis. Pernah tak terlintas bagaimana rupa pokok jintan manis? Bau dia macam bau sasi. Untuk membuka rahsia rempah, pengembaraan saya terpaksa meredah pelbagai cabaran. Gunung didaki, lembah ditempuhi. Jauh di kawasan lembah di Fayum, kesan teknologi pengairan zaman pertengahan masih dapat dilihat. Ia membantu meningkat kuantiti pengeluaran dan taburan kawasan tanaman. Sistem ladang dan pengairan yang diasaskan dalam zaman pertengahan di Timur Tengah ini turut mempengaruhi sistem pertanian di Eropah. Di sini anda akan dibawa mengenali pokok ketumbar, antara rempah yang tercatat dalam tamadun awal Babylon. Sampai pedih mata saya. Inilah kebun pokok ketumbar. Ketumbar antara rempah yang terawal digunakan dalam sejarah tamadun manusia seawal tahun 5000 sebelum Masihi. Perkembangan bidang pengeluaran rempah turut seiring dengan perkembangan teknologi yang diasaskan waktu itu. Peralatan yang disimpan dalam bangunan ini antara peninggalan mesin pengisar zaman pertengahan yang digunakan untuk memproses bijirin dalam kuantiti yang besar bagi menampung permintaan yang tinggi di pasaran. Oh, nak tolak tengok berat tak berat? Beratnya. Dalam musim ini, saya turut membawa anda melihat fakta bagaimana rempah mula diperkenalkan di Eropah. Saya membawa anda ke lokasi ini
Selat Bosporus di Istanbul yang pernah menjadi nadi pedagang utama rempah masuk ke pasaran Mediterranean. Sumber dari benua Timur Tengah yang dikuasai oleh kerajaan Osmaniyah dibawa ke Iskandaria terus ke Istanbul sebelum dipasarkan ke Venice. Pengaruh Turki terhadap Eropah dapat dilihat daripada beberapa istilah yang digunakan di barat. Sebagai contoh, kopi masuk ke negara Eropah melalui Turki di penghujung abad ke-16. Sedapnya. Kopi ni asal perkataan kohwa. Kohwa tu bahasa Arab. Dia orang Arab tu dia bawa kopi masuk ke Turki. Jadi Turki ni lah memperkenalkan kopi ke Eropah. Begitu juga dengan istilah yogurt. Sebenarnya mengambil daripada istilah bahasa Turki sendiri. Yogurt itu bukan dalam bahasa Inggris, itu asal bahasa Turki. Orang Turk selalu mereka simpan ternak, ada lembunya, ada biri-birinya, kambingnya. Dan abad ke-11 orang Turk sudah pindah masuk kawasan Anatolia ini, Turki ini. Dan Europe baru mereka kenal yogurt itu dari orang Turk. Oh, orang Turki. Kerana itu mereka ambil nama yogurt itu daripada bahasa Turki. Ya. Orang Malaysia selalu cakap itu orang Turki besar-besar. Kerana yogurt ini. Ya. Yogurt buat muka orang cantik dan handsome. Dan buat tulang dia semua kuat. Kepesatan pedagang rempah turut mempengaruhi perancangan bandar di kawasan Timur Tengah. Kemudahan sup ataupun pasar rempah seumpama ini tersedia di setiap bandar utama di seluruh daerah ini. Suk ataupun pasar di Aleppo sepanjang 15 km, antara pasar yang terpanjang di dunia. Memang jauh. Malah kemudahan asas yang khusus untuk pengembara dan pedagang turut diambil kira. Karavan serai ini antara asas kepada konsep hotel hari ini, menyediakan kemudahan menginap kepada pengembara dan pedagang dari luar. Dalam kawasan halaman ini tersedia tempat menyimpan kenderaan tunggangan, barangan dagangan, manakala di tingkat atas tempat penginapan. Bukan sekadar itu, tempat mandian awam dikenali sebagai hammam turut disediakan di kawasan berhampiran. Dan apa yang lebih istimewa di sini, perkhidmatan yang diberi melebihi yang terdapat di rumah. Perkembangan ini berlaku sewaktu Barat berada dalam zaman kegelapan. Mata pedih. Pedih mata. Oh, sedapnya. Lepas ni tengok habis celah-celah pakai. Inilah sebahagian daripada rangkuman kisah menarik dalam siri penjelajahan saya menjejaki permata berharga dalam musim pertama melihat kegemilangan rempah di daerah bermulanya tamadun manusia. Sepanjang 13 episod, kami akan membawa anda menyusuri laluan pedagang rempah dalam Spice Route